kata riba tu halal, tuan-tuan, maka hukumnya ketika tu jatuh hukum kafir ketika tu. Boleh beza lah ni. Kena beza tuan-tuan benda ni tuan-tuan. Macam bab solat pula ni. Bab solat, bab solat pula tuan-tuan. Bab solat tuan-tuan. Kalau si bulan tu tak semayang, dengan dia yakin solat tu perintah Allah. Allah Ta'ala sebut wa aqimus salat wa atawuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dia tahu solat tu wajib, tapi dia kata malas semayang, sibuk mesyuarat, sibuk bentang bajet. Contoh tuan-tuan macam tu. Dia tak solat tuan-tuan, tapi dia tahu solat tu wajib. Maka orang macam ni tuan-tuan berdosa besar dan dia dihukumkan fasik tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia tahu solat tu wajib, dia yakin dengan akidahnya tuan-tuan solat tu wajib, tetapi dia tak solat, maka fasik ketika tu. Manakala tuan-tuan yang si fulan ni tak solat dengan sebab apa? Dengan sebab dia kata solat tak wajib pada diri dia tuan-tuan. Kalau yang tadi dia tak solat pasal apa? Pasal solat tu masih lagi wajib pada diri dia, dia yakin tuan-tuan. Yang kedua ni dia kata solat tak wajib tuan-tuan. Solat tak wajib pada diri dia, tak sampai seru dia kata tuan-tuan. Solatlah, nak solatlah, saya tidak, dia kata. Maka ketika tu tuan-tuan, dengan sebab dia mengatakan solat tu tak wajib bagi diri dia tuan-tuan, tanpa ada uzur syar'i, maka ketika tu tuan-tuan perbuatan tersebut boleh menyebabkan rosak akidah ketika tu. Nampak tu banyak dah fiqh tu tuan-tuan, nak suruh faham tuan-tuan. Akhir sekali baru sebut bab solat ni tuan-tuan. Nak cerita bab hudud apa semua sekali campur gaul. Nak cerita tuan-tuan, kita dah aku janji pada Allah Ta'ala bukan dalam bab solat saja tuan-tuan. Solat dan ibadah-ibadah lain masuk sekali, hidup dan mati semuanya tuan-tuan, kita dah aku janji nak tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Maka kalau macam itulah kita dalam solat tuan-tuan, di luar solat tuan-tuan, jangan kita tuan-tuan cabar Allah Ta'ala dalam keadaan kita dalam solat macam tu dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas solat buka aurat, lepas solat makan riba, lepas solat libat dengan riswah, lepas solat lawan hukum Allah Ta'ala, lepas solat tuan-tuan petikai hukum hakam Allah Ta'ala tuan-tuan. Lepas solat sokong kezaliman tuan-tuan. Maka tuan-tuan tidak ada erti kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi tuan-tuan. Orang macam ni tuan-tuan, mereka akan dipecahkan tembelang di akhirat nanti tuan-tuan. Sampai mana tuan-tuan? Apabila di depan Allah tuan-tuan, pengakuan tadi tuan-tuan di soal selidik balik tuan-tuan. Dia mengaku lain, dia buat lain tuan-tuan. Malunya di akhirat nanti gugur lagi muka. Gugur. Hari ni pernah gugur lagi muka ke? Siapa pernah malu hari ni? Pernah gugur lagi muka? Tak pernah gugur lagi muka hari ni. Akhirat besok tuan-tuan kena ingat. Dengan sebab kita lawan Allah Ta'ala hari ni tuan-tuan, dahulukan ideologi kita, dahulukan kefahaman kita. Balik akhirat besok tuan-tuan, ni belum lagi azab lain ni. Ni dalam bab malu tuan-tuan. Baru ni gugur lagi muka akhirat besok tuan-tuan. Tak cerita lagi bab air ni, tu dalam bab mandi baru. Tak cerita lagi dalam bab azab neraka lagi tuan-tuan. Tengok dah macam mana agak-agak. Sebab itulah kita pada hari ni tuan-tuan, kunci Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Mana dia kunci? Ni dia. Solat ni lah kunci tuan-tuan. Bagi memastikan kita ditunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala dalam urusan yang lain. Sebab tu ramai lagi orang solat di luar sana. Tengok-tengok. Sama juga tu Ustaz. Saya cerita tuan-tuan, solat yang bagaimana? Solat yang mereka dirikan dalam solat tu lillahi ta'ala, yang mana mereka dirikan solat lillahi ta'ala dalam solat, dan orang yang sama juga di luar solat tuan-tuan, mereka bawa tuan-tuan lillahi ta'ala tadi ke mana? Keluar solat. Ini kita nak macam tu. Pasal kita hamba Allah dalam solat dan di luar solat. Kita hamba Allah dalam masjid dan di luar masjid. Dengan sebab tu tuan-tuan, kita kena faham macam tu. Seterusnya,
manakala zikir, tasbih dan doa itu diumpamakan sebagai minuman. Tuan-tuan, kita berzikir dalam solat, kita berzikir selepas solat, tuan-tuan, itu ibarat apa tu? Ibarat sebagai minuman, tuan-tuan. Minuman. Kita dah makan makanan ruji kita, nasi lemak dah makan, nasi kerabu dah makan, nasi lauk dah makan. Tapi kalau tak minum air, tercekik kita. Begitulah juga, tuan-tuan, dalam masalah ibadah solat, kena ada perhiasan-perhiasan, tuan-tuan. Kena ada zikir-zikir, doa-doa, tuan-tuan, munajat kita pada Allah Ta'ala sebagai apa? Sebagai pelengkap dalam kita mendirikan solat. Kita sambung lepas launan azan, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila apalah jenisnya makanan dan minuman seumpama ini, sehingga hamba-hambanya yang arif tidak menyedari dirinya serta sejuk mata hatinya dengan menikmati kurniaan yang tidak terperi. Bagi hamba-hamba Allah yang arif, yang terlalu kenal Allah Subhanahu wa taala, yang terlalu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan rebut makanan-makanan yang dihidangkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat, melalui zikir-zikir yang sabit bagi melengkapkan apa yang kita laksanakan dalam mendirikan solat, sehingga mereka rasa terlalu dekat dengan Allah, sehingga mereka rasa terlalu lazat, sehingga mereka rasa terlalu manis bila mana mereka mendirikan solat. Kerana apa? Kerana, tuan-tuan, betul lah, solat itu menjadikan kita ni terlalu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tepat yang paling hampir kita dalam kehidupan kita, solat lah, tuan-tuan. Solat. Dalam 24 jam Allah Taala dah wajibkan kita, tuan-tuan, paling kurang 5 waktu sehari semalam. Tak tambah lagi dengan ibadat sunat kita. Tak tambah lagi dengan sunat duha, sunat hajat, sunat tahajud, sunat witir dan seumpamanya. Kalau kita tambah, lagilah hebat, tuan-tuan. Bagi orang yang nampak nilai kelazatan ini, mereka bukan hanya mendirikan solat fardu. Yang sunat pun macam solat wajib. Pasal apa? Pasal mereka anggap, tuan-tuan, apabila mendirikan solat, mereka terlalu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hampir dengan kekasih, tuan-tuan. Macam kita, tuan-tuan, kalau dekat dengan orang yang paling kita sayang, seronok tak? Seronok, tuan-tuan. Paling kita sayang, isteri kita, anak kita, apabila dia dekat dan seronok tak? Seronok, tuan-tuan. Seronok, tak boleh nak cerita apa, tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Kalau duduk jauh, dengar suara saja, tuan, tak seronok, tuan-tuan. Walaupun suara dengar tak, tapi tak seronok, tak boleh tengok rupa. Tapi kalau dah boleh tengok rupa, tuan-tuan, seronok, tuan-tuan. Terlampau seronok kadang-kadang, tuan-tuan. Hak selera makan jadi hilang, tuan-tuan. Hilang. Patutnya, tuan-tuan, makin selera, tuan-tuan. Ada juga, tuan-tuan, setengah orang terlampau seronok, tuan-tuan. Dia boleh tengok anak cucu dia makan, dia tak makan, tuan-tuan. Dia tengok je, hilang selera dia. Ada macam tu, terlampau seronok. Sebab itulah, bagi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, mereka ni, tuan-tuan, ambil peluang dalam bab mendirikan solat, tuan-tuan. Dalam bab mendirikan solat, bukan hanya dalam bab solat fardu semata-mata, bahkan mereka akan ambil juga, tuan-tuan, peluang melibatkan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, sunat rawatib, tuan-tuan. Ada solat-solat yang lain mereka dirikan seolah-olah ibadah fardu juga, tuan-tuan.
Kena buat macam tu juga kita. Kalau ketinggalan sekali-sekala, rasa menyesal. Rasa menyesal, tuan-tuan. Kalau kira ni bukan solat fardu, ni solat sunat, menyesal juga, tuan-tuan. Kena rasa macam tu, tuan-tuan. Baru betul kedudukan kita nisbah kepada kelazatan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam mendirikan solat. Kerana keadaan sebeginilah dinamakan sebagai syurga segera, tuan-tuan. Disebut dalam kitab kita. Dia kata kita mendirikan solat seolah-olah kita ni, tuan-tuan, diberi nikmat dengan nikmat syurga yang segera. Jannatan aliyatan, seperti firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, dikurniakan dua syurga. Dua syurga. Dan bagi orang yang betul-betul takut pada Allah, Allah Ta'ala bagi dua syurga pada kita. Ayat 46 surah Ar-Rahman. Syurga yang pertama ialah yang disegerakan di dunia ini. Mana syurga pertama disegerakan? Dalam solat, tuan-tuan. Apabila mereka masuk dalam solat, mereka rasa terlalu hampir dengan Allah. Mereka rasa terlalu lazat, tuan-tuan. Kerana dapat menghampirkan diri bertakarub pada Allah. Itu syurga yang segera di dunia, tuan-tuan. Iaitu rasa sejuk mata hati bila syuhud Tuhannya. Apabila mereka masuk dalam solat, tuan-tuan, mereka, tuan-tuan, dapat merasai, dapat rasa betapa mereka dekat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Belum masuk dalam solat, masuk dalam masjid tu rasa dah suasana sejuk, rasa masuk langkah kanan kita, tuan-tuan. Tengok suasana masjid, tuan-tuan, sejuk je, tuan-tuan. Belum solat lagi tu, masuk dalam solat, tuan-tuan, rasa lagi lazat, rasa lagi dekat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ni bagi orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mereka benar-benar takut pada Allah, mereka akan dihadiahkan oleh Allah Ta'ala dengan dua jenis syurga. Syurga pertama di mana? Di dunia. Bila tu? Bila mana mereka mendirikan solat, mereka dapat menikmati syurga di dunia, tuan-tuan. Dapat menghampirkan diri pada Allah dalam keadaan terlalu hampir, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi SAW, bila mana Nabi solat, tuan-tuan, bila mana Nabi solat pada waktu malam, tuan-tuan, Nabi panjangkan berdiri. Bila mana Nabi rokok, Nabi panjangkan